Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ni macam biasa kita akan fokus dan kita akan buat watchlist lah. Okey. Kita akan tengok performance watchlist kita yang minggu-minggu lepas, yang sebelum-sebelum ni yang kita dah buat, macam mana dia punya result dia. Dan kita buat satu lagi watchlist yang baru. Okey. So, kawan-kawan tolong share kita punya live ni dan pastikan siapa yang ada nak tanya soalan tu korang ada tag share dululah. Okey. Saya akan fokus kepada share dulu. Lepas tu kalau ada masa baru kita akan jawab soalan kawan-kawan yang lain yang tak share ya. Alright. Okay, ni minimize dulu. Okay, cool. Okay, share ya. Alright. So, mula-mula sekali kita terus share screen saya. Okay, mana? Advanced. Okay, hopefully boleh nampak saya punya screen sekarang. Saya betulkan sikit. Okay, itu dia. Oh, yang ni selalu tertukar ya. Kenapa? Kita nak punya setting ni selalu dia tertukar, tak pasti kenapa. Sekejap ya. Ni adalah fundamental info sajalah. Okey. Senang saya nak tengok kalau bila saya perlu info lah. Okey. Fundamental ni biasanya saya guna untuk tengoklah untuk gauge yang company tu okey ke tak okey untuk trade short term ke, untuk trade medium term ke, untuk trade long term ke ataupun untuk melabur. Ni basically dua info kriteria yang saya tengok ni lah. Sini adalah earning special dia, EPS per quarter, dan bawah ni ialah dia punya cash flow. Alright. Okay, so overall kita punya global global ni sebelah kiri sebelah kanan ni ialah kita punya ni lah kita punya global info lah. Okay, yang saya set, yang saya punya preference saya nak tengok ada KLCI kat sini dah 1446. Cantik ya, ngam DJI 33,300. Okey, lagi sekarang ni dia tengah-tengah jalan lah. Okey, market tengah live. Okey. Dan dia tengah gaining 0.7%. Bagus. Ini pun DJI ni futures dia pun bagus juga, tengah gain. Nasdaq tengah gain, US 500 gain. Gaining lah basically. InsyaAllah market kita nampak gaya kalau tak ada apa-apa interruption akan hijau esok. Hang Seng 6% minus ni. Ni agak teruk lah sebab politik dekat sana tu dia. Okey. Hari Jumaat hari itulah kalau tak silap saya. Okey. So ni dia basically lagi teruk daripada Malaysia lah. Pasaran saham ni lagi teruk daripada Malaysia. Okey. Down lama. Tak ada orang sembang sangatlah pasal Hong Kong ni. Okey. Sebab dia down, dia nak kata Malaysia saja lah yang teruk, betul tak? Okay. Tak macam itulah. Okey. Kita ataupun strategi ataupun style yang saya guna, style yang saya guna banyak fokus kepada short term trade saja. Jadi overall market tak berapa kritikal lah untuk position kita. Sebab kalau tengok setiap kali market down, kita akan nampak okay, satu hari itu maybe banyak lah company yang down kan, tapi overall market KLCI tengah down, ada sahaja counter yang tengah menaik dan bukan dinaik satu hari gitu. So kita fokus kepada counter yang positif. Alright. USD Malaysia Ringgit 4.78 4.73 ini pun memang kita dah anticipate lama juga lah. Masa dia breakout dulu saya ada post juga saya punya personal Facebook kawan nak tengok. Ini pakai technical analysis saja, kita predict 475, lepas tu kalau lebih lagi 5.0 gitulah. Okey, sebab yang ni yang bulan April punya, yang saya punya prediction tu masih lagi valid lah. Sekarang ni dia tengah strong trending up. Okay, kalau kita pakai technical analysis, benda simple saja, dia breakout saja itu adalah satu signal. Okay, benda tak susah technical analysis ni. Cuma kita sebabkan saham ni ada banyak counter, kita pergi fokus kepada counter yang penny stock. Sebab apa? Kita tengok cikgu-cikgu otai-otai, ada orang lama tunjuk screenshot dia punya modal kecil dapat untuk besar. Jadi itu bukan satu benda yang biasa lah dalam market. Orang yang terror memang boleh buat. Okay, kita yang tak terror tak payah cubalah. Okay, kalau nak cuba boleh lah, tapi jangan ada harapan tinggi, jangan senang sangat kena tipu orang. Okay, ini crude oil 85, dia tengah short term, dia tengah menaik dalam saya punya Facebook ada juga saya kata ini possibly. Pada tu kat sini pun saya ada post juga satu lagi cerita. Tengoklah kat Facebook saya, maybe dekat sini dah akan mula retracement. Tapi setakat mana retracement saya tak, tapi dekat sini dah lowest. Okay, mungkin saja. Okay, belum tahu lagi. Dia dekat area ni lah, atas pada 23% ni. Okay, saya anticipate ni lowest maybe ni wave 2. Untuk dia meneruskan kenaikan. Okay, ni adalah crude oil. Dan lain-lain ni lah. Okay, FCPO dah 4,000, Bitcoin 19,000. Okay. Tanpa melengahkan masa, kita tengok kalender kita 2 minggu lepas. Kita ada 10 hari bulan dan juga 17 hari bulan. Okay, jom kita tengok. Watchlist kita 10 hari bulan Oktober.
10 Ni ni 2021. 10 Oktober. Ni dia. 10 10 22. JCK ni PTR. Ini kita pakai screener dekat website Teropong Bursa Okay, so basically kita ada 3 counter. Ada 10 counter yang daripada screener ni lah. Siapa yang tak ada lagi, kau boleh login kat sini. teropongbursa.my/screener. Ini ada account free. Dia akan dapat limited lah, limited access kat sini. Lepas tu korang tak boleh nak search korang punya counter. Kalau ambil full package RM29 sebulan, korang boleh search counter korang ada ke tak dalam screener ni. Dia akan dapat 4 screener ni lah. Okay. So jom kita tengok. Kita buka daily sajalah. Ni kita besarkan dia dan kita minimize. Okay, ni kita besarkan. Kita tengok daily chart MyAG ni 10 hari bulan 10. 5 6 7. Oh, sini saja. Okey. Hari Isnin lepas kita cuti. Okey. So, dia naik sikit saja. 1% saja. Okey. Ini pun 2 bit saja. So, ni kira kita kira gagal lah. Sebab minggu lepas pun saya ada buat review yang ni. Banyak counter kita yang gagal untuk minggu lepas lah. Untuk minggu 10 bulan 10 tu. Sebab banyak benda yang unfavorable berlaku. Kalau market secara normal, insyaAllah kita boleh Okey, ni daripada sini 11 hari bulan ni. So, kita Jumaat hari tu kita buat screening. Hari Isnin lah. Basically, dia closing kat situ. Closing ni hijau kan. Off indicator ni. Okey. Ni pun gagal. Okey. So, kat sini. Lepas tu, next day, highest kat sini. Naik-naik sikit saja kat sini. Bezanya 0.6%. Lebih kurang dalam 2 bits juga. So, ni pun gagal. Yang 2 minggu lepas banyak gagal So, kita nak tengok yang minggu lepas punya. Hibiscus. Sini pun gagal. Daripada sini, closing. Highest kat situ. Cita GLB. Okey, 7 hari bulan kat sini. Okey. Kita screen hari apa? Hari Isnin tu kan, hari cuti tu. So, dia akan pakai data ni lah. Okey. Lepas tu next day, 11 hari bulan naik sini saja. Ini satu yang naik. Lebih kurang dalam 7 bit. Maksimum 13%. Okey, ini satu jadi. Rasanya 2 ke 3 je yang jadi daripada 10. Ya. Tak ada gitar yang baru yang kecil. Okey, nanti kita cari. Thank you, Papa. Ada. Go. So, yang ni 10. Okey, kita screen kat sini. 10 hari bulan tak ada. 11 hari bulan gap down. Dan dia naik sikit saja, lebih kurang dalam 2 bit juga. Okey. Daripada sini tak ada recovery lagi lah. Syscorp. Kat sini kita punya screening, kita pakai data ni. Lepas tu next day tu sebab ada announcement election, kalau tak silap saya, banyak market down. Okay, so ni dia turun next day. Lepas tu ada kenaikan. Ni yang kedua lah yang naik. Kita dapat lebih kurang maksimum, lebih kurang 11 bit dalam masa beberapa hari ni. Okay, kalau kita sambung lagi dapatlah maksimum maybe 8 ke 9% kat situ Okay, 9%. Okay, 2 yang jadi. Yang ni 11 hari bulan 7 sini. Lepas tu ni dapat lebih kurang dalam 3 bit maksimum lah. Kalau 2-3 bit ni selalunya susah sikit nak dapat. Tapi kalau at least dapat 2 bit tu 1% 2% insya-Allah boleh Okey, kalau siapa yang target short term trade memang ada rezeki lah kat sini. Yang pentingnya kena confident dan juga kena disiplin. Okay, next. Miko 2 minggu lepas banyak haywire Okey, ni 7 hari bulan kat sini kat sini pun tak ada gain. Okey, kita hanya ada 2 tadi. Kat sini okey 11. Okey, kita punya screener hari Jumaat tu dia screen kat sini. Next day jatuh, lepas tu hari seterusnya pun jatuh, lepas tu terus naik. Ini satu. Sorry, 3 lah. 3 daripada 10. Market kita memang terabur masa tu. Okey, sebab berita PRU tu lah. Yang ni tak ada tak jadi. Tak jadi. Okey, so daripada sini 7 bulan kita screen. Market drop next day tu sampai sekarang belum beat lagi previous close kat sini yang date yang kita screen tu. Okey. So ni banyak yang tak jadi, 3 daripada 10 saja sebabkan market kita unexpected news pada masa tu. Okey. So next ialah berapa bulan? Kita tengok 17 hari bulan 10. 17 10. Ni dia. Okey. Lepas tu kita ada beberapa lah. Ni dalam grup VIP kebetulan lah.
Okay, 17.10 BTF kita ada JCK. Jom cari makan, jom cari counter ni yang kita pakai screener apa? Moving average tu. Okay. So jom kita tengok ini pula. Kita ada 10. Ini daripada screener website. So 17, 11, 10. Okay, kat sini kita screen. So dia next day tu lah. Naik sikit sajalah ni. Kita punya kita punya market tak berapa favorable lah. Okay, so ni lebih kurang dalam bukan. Culak harga ni. Dia closing kat situ. Lepas tu kita tengok highest dia. Situ saja lebih kurang dalam 3 bit. Ini kurang sikit lah. Tengok harta. Okay, 17. Sini. Pun ada sikit saja. Okay, lebih kurang 4 bit 1%. 17 kat sini. Okay, ni dia. Yang ni K plus. So, kita screen kat situ. Highest next day tu lebih kurang dalam 14%. 12 bit lah. Ni okay. Alright. Kita off. Okay, ni magnet ni off. Okay. Kita tengok Widat. Widat ni 17. Kita screen kat sini. Okay, jadi ini screener ni memang memang powerful lah sebenarnya. Cuma kadang-kadang bila kita tengok macam Supermax ni kan, screener ni kunci dia kita kena run setiap hari. Okay, untuk kita dapat counter-counter. Sebab ni adalah screener short term trade. Okay, let's say kalau korang run screener ni pada lebih kurang kat sini 13 bulan ni, memang dia ada keluar dalam kita punya screener. So korang boleh ride dekat sini sebab dia dah breakout market structure. Dia dah breakout closing price kat sini. Ataupun dia dah cuba, dia dah mula tembus kat situ. Okay, itu indikator yang pertama. So next day tu, ini boleh katakan confirmation lah. Siapa yang move in next day ataupun tunggu confirmation, inilah confirmation dia. So kalau korang dah try screen benda ni tiap-tiap hari, korang akan nampak apa benda dia punya apa yang result yang keluar. Lepas tu follow dia dalam masa 5 hari. Okay, ini sebab ni saya run seminggu sekali je. Jadi kita nampak result dia pun macam ni lah. Kadang-kadang next day ada announcement tak bagus, ada macam cuti ke, ataupun ada berita-berita yang tak disangka-sangka, dia akan effect. Okay. Kita tengok Hexcare pula. 17 kat sini So next day saja. Ni satu hari saja. Okay, maksimum lebih kurang kat situlah 4%. Okay, siapa yang nak buat short term trade, inilah dia indikator ataupun apa screener yang korang kena pakai. Lepas tu kena apply lah apply trading strategy korang, sama ada guna trend following ke ataupun buy on dip ke apa ke, boleh try tengok. Tapi ni strategi ni lebih fokus kepada buy high sell higher ataupun trend following lah. Okay. Okay, yang ni CSNIC 17 sini. Lepas tu highest kita dapat lebih kurang situ. Lebih kurang dalam 20 bit bersama dengan 8%. Okay. So screener ni siapa yang ada akses memang eloknya kita fokus kepada run setiap hari untuk carilah counter-counter ni. Ni Artronic. Okay, so dia closing kat sini 17 dan next day tu dia pergi highest lebih kurang dalam 3% kat sini. Okay. Ini pun boleh dapat juga. Okay, 4 bits tu. Kalau target short term memang boleh. Okay. Next day Opcom. Next ialah Opcom 17. Ni candlestick merah tu. Pada sini satu hari saja maksimum kita dapat 7 bit 4%. Ngam tak? Okay. So boleh fokus. Ini kau guna dekat lower time frame, sama ada maybe 1 hour ke 4 hours ke, nanti boleh tengok. Okay, 30 minit saya biasa guna 30 minit. Alright, Kosan 17. Ni sikit je lah. Daripada sini pergi ke highest. Lebih kurang 2 bit. Ini kira gagal lah. Okay. sebab tak dapat profit. Biasanya kalau kita trade, kita akan target minimum lah 2 bit. Dia kena naik sampai 3 bit baru kita boleh start profit, baru kita boleh dapat 2 bit tu. Okay, kalau market naik 2 bit saja, first bit tu ialah kita punya break even. Dekat bit yang kedua yang highest tu kita tak dapat nak jual lagi, tak semestinya dapat. Okay, 50-50 lah, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak. Kalau ada orang beli daripada kita, dapat lah. Kalau tak ada orang beli, kalau dia naik 3 bit, confirm kalau kita parking sell order dekat bit yang kedua tu, bit 1, bit 2, yang tu akan match. Okay. Okay, 17 kat sini. Ni bit auto Lepas tu highest next day sini 1.5% 6 bit ataupun situ. Okay, so daripada sini berapa yang tak jadi, ada 2 kan, tak jadi kan. Okay,
dan kita tengok. Ini korang boleh tengoklah dekat skrin ni Okey, siapa yang tak ada lagi boleh just buka account free dan korang akan dapat 5 daripada BTF ni, 5 result ni. Okey, siapa yang subscribe full RM29 untuk sebulan, korang akan dapat semua sekali counter yang trigger dengan algoritma kita. Okey, jadi kita boleh screen juga. Ni counter ni ada tak counter yang kita tengah hold, ada tak dalam screen ni. Okey, let's say apa yang tak ada dalam ni. Tanko ada PR Lexus contohnya. Tak ada kan. Tu ada data prep, keep read, Priva apa ada. Okay. So dia bukan duduk dekat depan-depan, dia akan duduk dekat sebelah belakang. Dia ada counter ni, dia dah pilih apa coding yang kita dah set ni, dia dah pilih yang mana ranking nombor 1, 2, 3 dan seterusnya. Berdasarkan kepatuhan dia kepada technical. Technical ataupun kriteria yang kita set. Kalau dia 100% match, dia akan duduk ranking nombor 1. Okay, yang paling sikit kurang match, dia akan duduk ranking yang last sekali. Okay, jadi kawan kena, siapa yang subscribe kena susun ikut ni. Ini preset dia memang kita dah set ikut yang ni. Kalau nak pakai preset lain pun boleh juga. Tapi terpulanglah masing-masing kan. Dia akan keluar result yang berbeza kalau kita pakai preset yang ni. Okay, saya recommend kita pakai preset atau pembusa yang dah ada. Okay, kita cuba tengok BTF. Satu lagi JCK ni yang kita pilih manual, guna ni. Guna kita punya screener ni lah, above moving average 5, 10 dan 50 kita pakai dekat daily. Okay, so tengok Supermax ni tak jadilah sebenarnya. Kita dah tengok dia ni. Kita 17 hari bulan kita trigger kat sini. Okay, lepas tu dia naik sikit saja. Without, okay, kita dah tengok Cheetah 17 kat sini dah hijau sikit. Tapi unfortunately dia gagal naik banyak lah. Okay, so starting kat situ, highest situ saja. Okay, lebih kurang dalam satu bit saja. Satu bit memang tak dapat nak jual lah. Okay. Hexcare 17. Sini ada naik sikit tu. Mestron. Okay, so 17 kat situ. 17 sini 17 dan sekarang ni highest pada 2% nak dapat 2 bit. Benda ni tengah slow tengah slow je naik dia. Okey, daripada awal-awal kat sini lagi kita dah alert lah, korang tengok naik. Tapi counter yang macam ni kena set trading stop loss sebab mungkin dia ada unsur-unsur dan ada tanda-tanda manipulation. So kita takut benda ni kena dump, eloklah parking terus stop loss. Kalau saya lah technical stop loss maybe sesuai kat area sini lah. Area sini 37. So kita ada 3 save risiko dia daripada. So kalau siapa yang baru-baru entry ni kena hati-hatilah. Okay. Kalau nak stop dekat sini pun boleh, tapi kadang-kadang dia bila dia trigger saja tu dia cecah trigger price yang kita set, dia terus key in order kita. So kita kena faham yang tu. Bila dia touch saja, order kita akan execute. Sometimes kita akan execute the best price, sometimes dia akan execute untuk queue. Itu korang kena tanya sistem korang lah. Kalau yang plus punya dia kita boleh pilih kalau kita nak execute at whatever price ataupun higher, kita letak harga yang rendah. Okay, sisi ni pun kita tengok dah tadi 17 sini 17. Lepas tu dia naik sampai lebih kurang 8%. Hex in 17 kat sini. Kaedah simple je guys. Pakai moving average 5, 10 dan 50 dan kita ride the trend. Sini 17. Paling tinggi kat area situ. Lebih kurang dalam 9%. Berapa hari ni? 1, 2, 3 hari saja. 1, 2, 3, 4 hari saja lebih kurang dapat. Market kita teruk kan? Tapi ada je counter yang naik. Yang pentingnya kita kena pilih counter tu. Okay. Okay, ni JSB 17 kat sini. Ni kita pilih manual lah. Dia dah kenalah kriteria yang saya set, tapi bukan 100%. Boleh dengar ke suara saya? JSB. Okay. Set 17 kat sini closing dia. Kita screen. Lepas tu dia maksimum lah. Maksimum setakat ni 3.7%, lebih kurang dalam 4 bit. Okay, tapi ni macam saya cakap sebelum-sebelum ni, masa saya buat ni, saya beritahu dia maybe dah boleh mula retrace, tapi kena berhati-hati. Okay.
Kat sini ni 5 dah cross atas 10, 10 atas pada 50. Kalau kita zoom in. Situ. Okey, ngam. Price kat sini atas pada 5, 5 atas pada 10 dan 10 atas pada 50. Teknik ni memang teknik yang simple. Tapi kita sendiri kena pilih counter. Sebab kalau tak kan kita tengok trigger yang ni saja ada berapa ni. Ini kita ada 80. So daripada 80 ni kita nak pilih mana satu. Yang tu pemilihan dia macam yang saya demonstrate sebelum ni lah. Kita tengok sama ada dia breakout, momentum, dia punya volume dan sebagainya. Okay. Yang paling penting sekali market structure lah bagi saya. Okay. Sebab tu saya tak pilih semua counter yang dalam list tu. Alright, 17 kat sini. Ni naik sikit sajalah. Kosan. Okay. Naik sikit saja, lebih kurang dalam tak sampai 1%, 2 bit. Ini pun kita consider gagal. Kalau macam ni kan, dia dah trigger kita punya stop. Okay. Especially kalau dia dah bawah pada low kat sini lah. Moving average pun dah mula mencengkok, turun. E-metal. Okay, 17. Kat sini closing price itu, merah tu. Ni saya ada pangkar ni, ni lah. Ada kita review dengan kita punya internal lah. Ni dengan klien saya kan. Okay, 17 ini closing price. Kita tengok highest dia pergi sampai 75, lebih kurang dalam 6%. Benda ni benda ni. So kita kena set. Kalau kita set target kita awal-awal kan, kita nak 2% ke 3% ke, kita follow yang tu. Ataupun pakai disiplin satu lagi, bila dia start trending, follow the trend. Bila dia keluar sell signal, baru jual. Pun boleh juga. Okay. Alright. Kita ada Cik Hafiz Ramli. Terima kasih banyak Cik Hafiz share 17 kat sini. Okay, itu dia. Lepas tu highest 3%. Lebih kurang dalam 2 bit. Benda ni tengah naik slow. Sebab apa? Sebab ni penny. Okay, harga bawah 25 bawah 30 sen lah. Dia memang kalau dia naik slow bagus. Kalau dia naik banyak tak bagus. Okay, kalau naik 1 bit, 2 bit satu hari, yang tu memang ngam, dia akan naik saja. Kalau tiba-tiba naik sampai 10 bit, 20 bits tu ataupun naik sampai 20-30%, yang tu kena hati-hati. Dia dah susah dah dia mula nak naik lepas pada tu. Okay. Yuli jadi. Okay, microlink 17 kat sini. Okay. Kalau run screening ni, insyaAllah akan jumpa counter yang bagus. Sama ada kita perasan ataupun tak, jelah lepas tu. Okay. Ni dah 52 week high. 20%, 28 bits. Okay, GCAP 17 kat sini. Okay, ada sikit lah naik upside kat situ. Highest lebih kurang 5 bit 4.2%. Okay. Daripada saya tunjuk ni, faham tak? Kita nak dapatkan 1%, 2% dalam masa short term tu, tak susah lah, tak susah. Okay. Tapi tengok nasib jugalah. Ada juga trade saya yang fail pun. Dan kalau dia fail, kunci dia cabut awal-awal. Okay, supaya rugi 2%, 3% tu tak jadi 10%. Okay. Bila kita ada modal kita retreat, kita ada peluang untuk kita trade lagi. Tapi kalau kita biar modal kita makin mengucup, peluang kita nak fight balik pun dah kurang. So benda ni tak ada siapa-siapa yang akan ajar pun. Dia saya pernah ajar lah, ada sharing dengan saya punya klien semua tu. Tapi ada biasanya lah, orang kan, macam saya dulu juga, degil. Sebab apa? Sebab kita ingat benda ni takkan berlaku dekat kita. Okay. Kita akan fikir this time will be different. Kita ingat macam tu. Orang dah pesan, tak apa, itu kau dulu. Aku kali ni mungkin aku punya lain. Sebab kita rasa kita unik. Tapi ingat dalam market ni tak ada benda pun unik. Tak ada benda pun proprietary. Tak ada benda pun yang macam baru first time terjadi dalam hidup market tu lah. Okay, sebab apa yang berlaku sekarang dah pernah berlaku dulu. Okay, jadi semua orang dah ambil lessons tu. Okay, siapa yang belum belajar lagi ialah orang-orang yang baru masuk. Siapa yang dah bergelumang benda ni, dia akan develop ada satu set of kefahaman. Itu yang paling penting tu. Kefahaman tu daripada seorang ke seorang akan berbeza-beza. Okay, jadi siapa yang dah biasa buat tu, dia boleh setakat share. Pemahaman tu pun daripada seorang dia cakap kepada orang yang menerima tu pun mungkin berbeza pemahaman yang diterima tu. Okay, jadi kita punya experience lah pula akan develop, kita punya pengetahuan tu akan develop jadi kita punya kemahiran. Alright. Okay, 17 kat sini Heng Huat. HH 45 sekarang dah mula turun. Sini highest lebih kurang dalam
3 bit 3%. Okey, lepas tu dia turun ni. Low volume. Ni pada saya masih lagi trending lah. Tapi dia short term dia dah mula turun. Siapa yang follow Facebook ataupun bukan follow. Siapa follow YouTube Teropong Bursa, korang boleh tengok strategi yang atas pada moving average 10 ni. Okey, saya dah demonstrate. Yang ni saja memang powerful dah. Okey, combine pula dengan 5, 10, 50 ni guna untuk screening. Lagi mantap kalau kita boleh dapat yang awal-awal punya. Yang macam ni. Okay. So benda ni korang tak ada position je, run setiap hari, lepas tu tulis dalam buku. Tengok kaunter-kaunter mana yang naik. Okay. Strategi ni simple je, dia panggil trend following. Okay. Dan memang guarantee boleh buat duit kalau bernasib baik. Okay. Kalau kita pilih lah kaunter-kaunter yang betul. Okay. 17. Ni dapat sikit. Lebih kurang 3% 5 bit. Kat sini. Ni counter MTEL. Okay, BJ Food dan last sekali PJ Bumi. 17 kat sini. Tu dia. Yang ni trigger yang paling awal. Tapi kalau kat ni dia tak keluar lah dalam kita punya screen. Sebab apa? 5 masih lagi di bawah 50. Di bawah 10 pun. Okay, tapi kalau korang guna strategi contohnya macam momentum, ini volume candlestick besar ni dengan volume ni, korang akan dapat lah. Ni kena pakai screener yang berbeza. Okay, screener lain yang korang kena check sendiri lah. Dia pakai relative volume ke, pakai volume ke. Cuba. Okay. Ini lebih kurang dalam 12%. Ni pula PJ Bumi. Alright. 17 mana? Ni 17 hari yang kita screen. Okay. Dan benda ni sepatutnya buat tiap-tiap hari. Closing kat situ dan highest dia lebih kurang 23%. Benda ni pun saya dah bagi tahu dalam saya punya close group lah untuk saya punya klien. Memang kita dah ada bagi tahu. Sekejap saya cuba cari sekejap. Mana? Okey, ni awal-awal lah saya pernah share dulu. Ni contohnya. Ni ada saya punya indikator sendiri lah. Okey, Pirate Flag ni PJ Bumi, Pirate Flag. Lepas tu kita ada bagi BTST dan sebagainya. So siapa yang entry kat situ dah boleh untung. Okey, ni berapa bulan tu? Sekejap. 5 Oktober Ni ada banyak lah. Ini indikator yang saya ada dekat dalam website Teropong Bursa juga kalau siapa yang nak subscribe. Okey, indikator ni bayar sekali saja RM80. Okay, PJ Bumi. Kita tengok sikit gambar dia. Pada masa ni dia dah mula breakout. Okay. Ni daily chart, ni 30 minit dan ini 1 minit. Dia test moving average 50. Alright. So 5 hari bulan dekat situ, jom kita tengok. Dekat mana 5 hari bulan ni? Ni dia. Okay. Right di atas moving average 10. Dia ada rahsia dia kat situ. Rahsia tu pun saya dah cerita dah. Tapi pemahaman tu masing-masing punya lah. Okay. Okay, ini pun banyak yang ngam. Alhamdulillah rezeki. Ada rasanya ada satu lagi. Okay, ini saya punya ni tak apalah. Maybe tak boleh share. Dan hari ni 24 bulan kan. Kita buat satu lagi watchlist baru. Okay. Buat senarai baru 24 hari bulan 10 22 BTF. Kita ambil lah screener kita kan. Okey, ni kita refresh. Saya tak pasti ni data hari ni ke ataupun semalam punya. Okey, ni yang hari ni punya lah. Okey, kita tengok. Hex in, kita buat lah watchlist kita. Masuk sini, Supermax. Lepas tu, Hex in dulu. Hex in, Supermax without hibiscus. Hex in. Ni duduk atas. Hex in, Supermax. Without hibiscus. Okay, apa lagi? Kepler Harta Tenko. Kepler Harta Tenko. Sisonic Hexstar. Mastron.
Seasonic Hextamestron. Hextamestron. Okay, so ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so PJ Bumi tak ada dah. PJ Bumi maybe ada. Tapi kita tengok dekat page yang seterusnya. Maybe kita boleh screen kita sampai kita cuba buka sampai 25. Tengok. Vinvest, Chinhin, BJ Food, Microlink ada lagi kat sini tapi dia dah bawah-bawah JSB ada. Sekejap. PJ Bumi. Tak payahlah kita search kat sini lah. Tak tahulah ranking berapa ada tak. PJ Bumi ada. Cuma dia tak ada ranking nombor berapa. Tapi dia top 50. Kalau bukan top 50. Ada top 50 lah betul lah. Okay, dalam ni. Itu ada lagi ni. Ni Aventa ni last yang nombor 50. Ada 10 lagi dalam ni. Okay. So ni kita punya BTF. Dan maybe kita boleh tengok jugalah untuk yang BTST punya. Ataupun pre-closing. Kita letak 24, 10. 22. PC ni pre-closing. Okay. So kita tengok screen kat sini. Kita scroll ke atas. Ambil ini. Okay. Dapat lebih kurang Okay, cantik. Dia kadang-kadang dia ada overlapping sebab kriteria lebih kurang sama. Tapi satu tu untuk yang very short term, satu lagi yang untuk yang swing. Hex in without hibiscus. Okay, hex in without hibiscus. Kalau saya akan combine lah antara BTF dengan PC tu. Saya tengok kalau ada dalam PC ni, yang tu saya akan pilih dulu lah. Macam tu. Sebab at least besok yang tu kita boleh anticipate harga akan naik sikit lah kalau tak banyak pun. Tenko Hexstar KAB. Tenko Hexstar KAB. Vinvest LGMS Chinhin. Vinvest LGMS Chinhin. Last kali BJ Food. Okay, BJ Food. Okay, cukup tak 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, daripada banyak-banyak ni dekat daily chart yang tengah down ialah satu saja, iaitu hibiscus. 21 hari bulan. Okay, ni hari Jumaat. Okay. Alright, sekarang pukul 10.37. Okay. Jaya ada soalan tak? Okay, Syariza Ijan ada. Okay, Syariza Ijan tanya ni, kalau dia naik 1-2 bit direct 3 hari, lepas tu Jumaat turun 1 bit, kira okey ke? Yang ni macam ni dia punya naik tu 0, 1 bit, 2 bit, lepas tu dia naik 3 hari lah. Okay, satu direct. Okay, ni naik 1 hari. Okay, naik 1 hari 1 bit, ni 1 hari lagi 1 bit, ni 1 hari lagi 1 bit. Contohnya ni Mestron lah ni kiranya. Okay, lepas tu hari ketiga turun, biasa turun 1 bit. Okay, cuba kita tengok Mestron ada tak ni. Yang naik 1 bit tu saya lebih suka lah. Tapi kadang kita kena tunggu lama sikit. Cuma dia punya gangguan dia kurang. Okay, ni contohnya. Okay, so dia naik slow saja, naik 1 bit. Lepas tu dia turun 1 bit, naik balik. Turun 1 bit, naik balik. Kat sini pun sama. Dia kat sini, lowest dia open kat situ, lepas tu naik 1 bit, turun balik. Naik 1 bit, turun balik. Naik 1 bit. Lepas tu macam besok pun sama juga. Ding dong. Dia naik slow je. Tapi volume dia sentiasa konsisten. Tapi ni ciri-ciri operator ni, operated counter agak tinggi lah. Okay, kena hati-hati. Counter yang naik slow memang best selalunya. Saya cuba tengok. Tapi dia bukan 1-2 bit lah. Okay, slow uptrend. Saya cuba search dalam saya punya support group. Ni. Microlink slow uptrend ni berapa bulan ni? 3 Oktober For swing current trade 62, support 60 sen, idea. Ni hashtag idea ni saya bagilah R1 high dekat 65 sen ni kita punya target dulu. Tahu tak Microlink sekarang dekat mana? 3 hari bulan Ni yang dah jadi, saya senang hati lah nak tunjuk.
benda dah settle. Kalau benda yang belum lagi tu agak bahaya lah. Okay, sebab benda tu trade tu tengah aktif lagi. Kan orang cakap bagi trading idea kat public pula kan. Ni dia. 3 Oktober betul tak? Ni. Slow uptrend for swing trade current 62. Ni dia. Okay. Sebab apa? Sebab dia tengah naik sini, ni slow uptrend ni tengah zzz kat sini. Kalau korang perasan lah, ni dia. Dia tengah slow uptrend. Masa tu lah. Ni saya suka. Okay, jadi kita share. Cuba tengok kriteria pada masa tu. Okay, sorry yang kau tak nampak kat sini ni. Tapi dia tengah naik. Kat sini ni adalah analisis Wyckoff dan sebagainya itu. Tapi itu kena carilah. Baca buku dan sebagainya itu, insyaAllah boleh pandai. Baca buku, lepas tu apply kan. Baca buku, apply. Baca buku, apply. 30 minit tengah trending up, naik atas pada 50. Yang ni pun tengah ni 1 minit punya. Yang ni saya tak guna untuk trade sebenarnya, tanya untuk rujukan saja. Dan saya biasanya saya akan letak ni Square of None punya indicator, supaya tak payah tengok lah dekat mana-mana lain lah. Dekat chart kat tepi saya ni pun saya dah tak tengok dah. Okay, sebab pakai indicator ni dekat trading view kan. Best tak? Ni slow uptrend saya ni. Ni dia tengah menaik slow. Bagi saya lah, ini saya punya sembang-sembang lah kan. Bila saya cerita dekat saya punya klien, yang tak faham boleh tanya. Contoh, saya memang suka counter-counter yang kalau saya tulis slow uptrend tu memang saya punya favourite. Okay. Alright, tu Cik Syarizal Ijan, harap-harap boleh membantu ya. Terima kasih Cik Bashir, Faizal Bashir. Oh, ada bagi coin. Bagi star Terima kasih banyak. Hopefully tak ada lagi komen Alright. Ni kita dah ada PC. Lepas tu okey, sekarang kita tanya apa, kita lagi soalan lah. Komen Sekejap. Betul, tak ada komen. Sorry, saya refresh tadi. Okey, so ada soalan, siapa-siapa yang ada soalan share dulu, lepas tu nanti boleh teruskan soalan Saya tunggu jap, tapi alalang buka dulu kita punya ni lah. Ni saya nak buka 3 window tadi tu. Okey, HXIN dah ada. Ni kita buat kita punya watchlist sendiri pula lah. Okey, senarai baru 24.10 22. Okey, ni yang JCK biasa punya. Okey, ni HXIN ni kita masukkan. Okey, cuma HXIN ni dia dah duduk dekat atas, dia dah kat 52 week high. So untuk dia jadi bullish, dia kena breakout. Dia kena maintain, dia kena breakout dekat atas 52 week high ni. Itu saja. Kalau tak lepas tu dia akan mula turun, ataupun at least dia akan short term retracement. Ni masukkan dulu. Add selected to watch list. Okey. Vinvest kan masuk dalam kita punya normal screener ni. Oh, tu dia. Tu masuk. Ni kat sini ni kriteria dia tengah slow uptrend. Ni saya punya definition yang personal punya lah. Okay, dia tengah naik sikit-sikit sahaja. Okay. Kita cerita sekarang ni ialah speculative trading lah. Okay. Ni pun bahaya. Okay, dia dah mula meninggi. Awal-awal dulu kat sini dia dah mula kriteria yang kita set tu. Okay. Last price atas pada 5, moving average 5 ni, 5 atas pada 10, 10 atas pada 50. Itu saja yang kita perlu untuk cari counter trending yang strong. Okay. Saya tak akan pilih semua pun. Saya akan pilih-pilih lah counter yang mana yang ada dalam ni kan. Yang ni beli untuk BTST kat sini. Lepas tu dia goyang. Dia goyang. Dia pun terus jual lah. Dia jual dia jual lah. Dia just tak nak hold lama-lama kan, sebab dia takut down. Dia memang disiplin, dia memang power. So dia kata kalau benda ni tak jadi je, dia terus cut. Tak jadi terus cut. Lepas tu lepas dia dah jual semua tu, baru dia baru saya baca message dia. Saya contact dia, lepas tu saya kata saya bagi advice lah. Yang mana boleh hold, lepas tu kena hold sampai hari Jumaat ataupun next day tu kan, ataupun minggu depan tu lah. Kita tengok jadi macam ni. Okay, so ni kebetulan lah. Sebab apa? Saya bukan tahu dia nak naik banyak ni, tetapi tanda-tanda awal kat sini menunjukkan dia ada potensial untuk gerak naik. Banyak mana kita tak tahu. Itu pun terpulang pada keadaan market forces lah, yang menentukan pada saat itu. Bukan pada hari tu je. Hari tu dia kira net daripada pagi, tengah hari sampai petang. Net yang closing tu baru kita tahu. Itu yang kita boleh kata ramai orang membeli ataupun ramai orang menjual. Itu conclusion dia. Tapi pada saat tu pukul 10 yang tu kadang-kadang dia mula bullish. Naik kejap, lepas tu dia mula bearish. Dah ada seller pula. Lepas tu naik lagi, bullish balik. Dia bertukar-tukar benda tu. Jadi siapa yang buka market ataupun tengok market secara live, benda ni yang kau akan perasan. Itu yang paling penting. Okay. Lepas pada tu kena yakin pada diri sendiri dan juga pada trading plan masing-masing. Okay. Kalau tak confident,
memang susah lah. Okay, kalau ikut trading plan orang lain pun macam tu juga. Kita kena yakin benda tu jadi. Kalau tak yakin, susah. Sebab kita senang goyang. Oh sorry, thank you tambah. Mestron pun tambah. Sorry bising sikit ni ada main muncul. Okay. Mestron dah? Belum. You crashed. Oh, 9.5 sen. Siapa yang follow dah lama, korang akan tahulah. Saya tak akan masukkan penny stock. Okay, cuma apa, saya tak akan masukkan sebab saya tak nak encourage apa, saya punya kawan-kawan saya trade penny stocks, especially yang baru. Kalau dah lama tak ada masalah. Okay, korang buatlah suka hati. Okay, siap. Oh, ini pun sama. Technical semua dah ngam, dia dah trending, dah mula naik. Tapi ni penny stock tak masuk Sorry, ni buang. List hijau dah buang. Opcom masih lagi bullish. Okay, ni masuk dalam watchlist. Tak semestinya jalan minggu depan. Okay, tak semestinya jalan besok, minggu depan. Tapi dia masih lagi trending. Sampailah. Kita hold lah. Okay, kita hold. Sampai dia keluar trending signal sell, dia trending down. Sekarang ni dia tengah trending up. Okay, trending up untuk short term dia tengah sideways. Dia belum lagi breakout previous high. So maknanya dia belum breakout previous high ni. Ush. Previous high tu dia belum breakout. Okay, tarik sekarang buang lah. Okay, so sekarang ni dia kena breakout yang tu. Dia breakout yang ni ataupun lebih strong lagi dia breakout yang tu. Jadi kalau dia aduk atas line ni baru kita consider dia bullish. Sekarang ni dia masih lagi sideways lah kiranya. Okay. So Opcom dah masuk Priva 12 sen. Priva ni tak masuk lah dalam watchlist Dia dah tapis, so benda tu auto saja. Okay. So ini yang kita human tengok ni, kita buat consideration yang berbeza lah. Okay. Microlink add. Ini pun tengah trending, tapi kena hati-hatilah sebab benda dah naik banyak, especially ni dia dah mula turun. Lepas tu ada orang buying back. Ada orang lah ni maybe buy on dip ke apa ke, suka hati dia lah, tapi ini signal price dah mula melemah. Okay. Dia kena break up ke atas tu juga baru dia bullish. KTC 19.5. Okay, Microlink ni kita tanda sikit lah. Tanda dia breakout ke atas ni baru kita consider dia bullish. Okay. KTC ni tak payah masuk bawah pada 25 sen. Tapi overall dia tengah bullish juga. Ini pun consider dia tengah slow uptrend. Tapi tak ada nak slow sangat lah pasal dia penny stocks kan. Naik 1 bit pun dah 10%. Betul orang cari penny stocks ni. Ini nampak gaya dia dah reject previous high dia. Okay. Seasonic ni. Tetapi untuk yang daripada sini ke sini dia masih lagi uptrend. So kita kata kalau dia breakout ke atas ni baru dia lebih bullish. Okay, ni pun saya nak masuk juga sebab nak tengok sama ada dia boleh breakout ataupun tak. Okay. GSB kita ambil 10 macam itulah. Saya nampak Azi what about K+. Alright. Cik Hafiz Ramli boleh share counter dialog. Okay. Saham minyak okey tak untuk simpan Cik Muhammad Razif ni? Okey. Ya GSB okay, macam saya sebut hari tu limited upside. Sekarang ni dia dah retracement, dia dah mula naik. So daripada sini it could be dia mula turun, okey, yang minggu lepas punya, ataupun dia naik mana-mana dekat level ni dan maksimum dia akan test kat atas tu dulu previous high. Kalau price break kat atas ni barulah kita consider dia bullish. Okey. So sekarang ni memang untuk short term trade, hit and run dan sebagainya. Okey, boleh listkan itu. Okey, jadi siapa yang belum ada soalan tapi belum share dulu ya. Kita habiskan watchlist ni, lepas tu kita jawab share dulu. Kita ada 10 minit lagi. KJSB dah Yuli tadi dah ada kan. Watchlist yang minggu lepas ni dia tengah naik. Okey, ni pun consider slow uptrend. Tapi dia dah dekat previous high dia. So actually sangat dekat lah kat situ. Okay, kalau dia breakout ke atas ni barulah kita consider dia bullish. Kalau tak, level yang kita boleh monitor especially moving average 10 ni satu, dan level kedua maybe moving average 50. So kalau dia moving average 50 naik sampai dari sini, okay, naik sampai situ kan. So dia down tu maybe ke situ dululah, maybe 2 ke 3 sen dulu dia akan turun. Daripada 1.85 ni dia tak berjaya ke atas tu 29, maybe dia turun pergi ke 26. Macam tu. Okay, anggaran sahaja ni. Sebab tak siapa tahu besok nak jadi macam mana. Okay, even seminit nanti pun kita tak tahu lagi siapa, kita tak tahu apa nak jadi kan. Okay, ni pun masuk limited upside. Nak tengok sama ada dia boleh breakout ataupun tak Yuli. E-frame. Okay, E-frame ni saya ada share dalam saya punya Facebook group untuk saya punya klien lah. Berapa bulan tak kita share ni? Ni apa?
Facebook Teropong members. Okay. Sebab dalam Facebook group ni saya agak slow sikit update. Saya akan bagi counter yang saya sure sahaja. Okay. Dan maybe saya akan bagi satu, seminggu tu maybe saya bagi satu ataupun dua saya training ideas dan kadang-kadang jawab soalan lah. Okay. So yang ni untuk siapa-siapa yang buka akaun dengan saya tapi tak aktif trade ke ataupun apa, semua saya wajibkan masuk dalam ni. Okay. So kita tengok iframe ni saya ada share juga dengan complete lah trading plan semua kan. Cuma yang ni bukan open untuk public lah. Siapa yang ada akaun CDS dengan saya, minimum ada akaun CDS, boleh request untuk join. Mana ni lambat betul. Okay, tak apa, kita tengok lagi counter lain. Iframe, dia dah mula breakout previous tu. Masuk dalam wishlist kita. Dah ke? Push. Mana ni lamanya? Members access. Okay. So kita tengok iframe. Apalah slow sangat ni. Okay. So yang ni saya ada update lah. Bagi tahu dah naik 3.5 sen dah capai kita punya R1. R1 kita set dekat 69. Okay. Sorry, R1 dekat 68. So original post dia ada dekat bawah ni. Ni dia. 17 Oktober. Ada potential operator tengah test for sellers. Boleh parking dulu. Okay. R1 68. Price kita support dekat 61. Ni 17. Lepas tu 6 hari lepas tu. 17. Alamak, ni 6 days ago. Tak tahulah bila ni. 18. Okay. Sehari lepas pada itu je. Saya dah update. Market dah sampai kita punya target. Tengok dia naik Zup. Gitu. So 17 tu kita kat sini. Nanti korang boleh tengok lah. Okay. So sekarang ni dia dah mula trending. Dia ada R2, R3 dan seterusnya lah. Okay. Yang ni kira dah capai R1. Ini kalau nak korang kena check trading plan yang baru sama ada breakout dan sebagainya. Okay. Maybe satu dua lagi kita tengok. D-Sonic ni counter yang politically related lah. Okay. Dari segi price volume dia kurang menarik. Dia sideways lama dah ni kat sini ni. Okay. So tak tahu berapa lama lagi dia nak sideways macam ni. Dia belum ada breakout lagi ataupun menunjukkan tanda-tanda dia nak breakout. Okay. So yang ni kalau ada, kalau watchlist pun maybe kena peram lah. Tak tahu bila dia nak jalan ni. Okay. Hexstar. Hexstar tinggi sangat naik. Tak apalah, masuk je. Last kali sense off. Sense off pun ramai. 29. Boleh lah atas sikit pada kita punya limit penny stocks 25 sen. Okay, PJ Bumi dan seterusnya lah. Letak banyak-banyak pun tak guna agak. Okay, so siapa yang dah share tadi? Okay, Cik Hafiz Ramli tanya pasal dialog. Okay. Untuk medium term lah. Saya nampak oil maybe nak pergi ke 90. Dialog ni bagus kat ni, maybe dia nak start reversal. Okay, so kita tengok fundamental dia, earnings dia sentiasa positif atas pada paras kosong lah. So earnings dia ada, okay, ada pendapatan. Tetapi cash flow dia kurang bagus lah. Ada yang time yang positif, ada banyak negatif. Yalah, market pun keadaan ekonomi tak berapa menentu kan. Dialog ni bukan oil, dia tak ada telaga minyak. Dia, kalau tak silap saya, dia Dialog ni hanya operator manpower. Macam tu lah kot kalau tak silap. Jom kita tengok sekejap. Ni, okay, Dialog. Okay, kalau oil and gas pun kalau saya lah, oil and gas saya akan fokus company yang ada telaga minyak dulu. Sebab dia directly related dengan harga minyak. Ada bagi dividen tak company ni? Entitlements. Okay, dividen dia ada 2.1 sen. Yang ni 17 Mei 1.3 sen. Disember 2020 1.9 sen. Okey lah, kira company ni at least dia bagi dividen. Quarterly report dia profit before tax menurun. Ni tinggi sikit. Boleh lah company ni earnings dia okay, not so bad. Ada net profit lah. Cash flow dia okay, net cash negatif. Dividen ada 1.8% lah lebih kurang. Dividen payout ni maknanya dia daripada untung dia 37% dia ambil untuk bagi dividen. Kalau saham macam REITs contohnya, dia akan bagi 90% daripada dividen. Daripada profit dia ataupun 100% untung dia bagi sebagai dividen. Kalau tahun tu dia collect sewa dan dia dapat untung 5 juta contohnya, so dia ambil 5 juta tu lepas dah tolak expense dia lah. Okay, net profit dia 5 juta tu dia akan bagi sebagai dividen dekat dia punya shareholder. So ni mainboard energy infrastructure, EQ, equipment services. Okay, so kita tengok dia punya
dia punya bisnes dia ni. Provide technical services to upstream and downstream. So ni termasuk dalam dia punya bagi equipment, manpower dan sebagainya lah. Okay. Dia bagi servis. Jadi kalau saya kurang sikit lah minat company-company yang macam ni. Saya lebih prefer yang ada telaga minyak. Okay. Contoh je lah, contoh itu saya. So dari segi teknikal ni kita tengok company ni memang ngam. Dari segi teknikal kita tengok kat sini ada satu volume yang besar ni menandakan kemungkinan dekat sini price dah mula bottom out. Okay, sebab ni maybe dah ramai, sangat ramai yang mula membeli dekat area situ. Okay, sebab tengok ni sebelum-sebelum ni kita ada satu. Oh, ni satu volume yang besar. Okay, dia tengah menaik. Ini pun satu tanda yang bullish juga. Okay, tapi eventually dia harga turun. Sekejap cuba tengok. Okay. Kat sini ZAP harga volume yang sangat-sangat besar. Okay. Dia tak semestinya menandakan benda ni akan terus reverse. Okay. Jadi contohnya sebab ni dia bawah pada moving average 50. So kalau saya akan kata dia ada potential untuk reversal for now. Tapi kalau benda ni tak jadi, contohnya especially bila dia dah breakout bawah ni, dah kira macam bye-bye lah analisis kita salah. Okay, dan kena kalau tak saya memang awal-awal kat sini lagi dah terus cabut lah kalau saya ada masukkan. Sebab apa? Sebab saya tak biarkan saya punya losses tu menimbun banyak. Biasanya 2%, 3%, kadang maksimum pun 5%. Paling teruk 10% lah saya akan cabut. 10% tu pun dah banyak sebenarnya, sebab kadang-kadang position kita ambil besar juga. So kalau dia naik, dia turun 2%, 3% tu dah kira macam banyak ribu juga kan. So memang sakit hati lah, okay. Kalau nak biar sampai 10% tu bayangkan berapa kan. Itu memang saya tak bagi can lah untuk dia rugi banyak. Okey, dia rugi sikit tak apa rugi banyak kali, sebab bila dah menang sekali tu kadang-kadang dia boleh tapau semua position kita yang dah rugi. So yang pentingnya disiplin kat situ. Kita kena trust kita punya plan. So yang ni sekali lagi dia jadi. Adakah dia akan rebound? Possible. Maybe kalau dia rebound, maybe dia test area moving average 50 ni dulu. Ini yang paling tinggi lah. Tanta dia tak lepas yang ni, dan tak lepas pada moving average 10 ni pun. Dan maybe dia akan mula turun balik. Siapa tahu? Besok je dan seterusnya baru kita akan dapat jawapan dia. Okay. Tapi untuk kat sini kita dah nampak ada potential benda ni nak reverse. Sama ada reverse ataupun tak, kita kena tengok nanti. Okay, hopefully clear Cik Fiz Ramli. Dialog ni pada pendapat saya berdasarkan volume ni saja, benda ni sangat bullish. Okay. Saham minyak, Cik Muhammad Razif tanya ni, saham minyak okey tak tuan untuk simpan? Yang soalan yang macam ni saya susah sikit nak jawab, sebab tu dah kira macam bagi investment advice lah. Tapi saya boleh cerita dari segi Razif tanya ni, pergerakan ke minyak. Sorry. Okey, counter minyak pun banyak macam dia ada equipment and services, supply manpower, yang ada telaga minyak, yang apa lagi? Yang macam-macam lah kan, subsektor tu. So nak pilih yang mana satu. Okey, yang ni untuk pelaburan. Jadi kita kena faham company yang kita nak labur tu. Bukan just ambil counter minyak yang paling murah. Tak. Itu bukan melabur namanya. Okey, so kita tengok global market ni. Crude oil besarkan sikit. Oh. Okey, ada tak? Ni saya punya elite wave count lah. Okey, maybe C dah habis kat sini. Dia akan mula 1 2. Kalau calculation ni ataupun kalau count ni betul, saya anticipate dia akan breakout 2 ni, dan dia akan pergi ke area sini lah. Tak tahu lagi sama ada sini ataupun lebih lagi ataupun bawah lagi. Tapi dia akan mula workout untuk wave ke 3. Tapi kalau dia turun bawah pada ni, dan wave tu ni tak habis lagi. So daripada sini sajalah nampak gayanya macam benda ni dah mula reverse. Okey, dia dah naik, dah breakout, dah turun balik, retracement. Lepas tu tunggu masa sama ada dia akan naik ke sini ataupun dia turun ke bawah ni. Belum pasti lagi. Tapi untuk yang sekarang ni masih lagi bullish lah. Okey, hopefully bullish lah. Negara kita pun tengah susah juga ni sekarang ni. Harga minyak bawah pada $90 ni. Dia punya target untuk belanjawan atas pada $90. Kalau kurang daripada $90, hasil minyak yang kita jual tu, kita tak dapat cukup pendapatan kita. Okey, sebab kita target $90. So pendapatan yang kita bajet nak guna untuk minyak, untuk duit kita nak guna untuk pembangunan, untuk bayar gaji kerajaan, untuk buat perbelanjaan, apa-apalah kan, bagi BRIM ke apa ke, bagi handouts tu, jadi tak cukup lah.
Okay, so kalau harga minyak kita target 90 sen, kita dapat jual, kita target dapat jual harga minyak harga $90 dan ke atas, kita dah ada. Kalau jual $90, kita punya pendapatan 5 trilion, contoh 5 apa, 100 bilion lah contohnya kan. Okay. Tapi kalau dia dah kurang $5, dekat 85, pendapatan kita tu dah tak jadi 100 bilion lah, dia akan jadi berapa-berapa lah kan, maybe dah jadi 80 bilion contohnya. Dah kurang, dah short 20 bilion kat situ. Kalau harga minyak naik lebih pada $90, kita akan dapat duit lebih. Jadi macam mana dia nak financekan yang baki yang kurang tu? So tambah hutang lah. Itu je. Okay. Perbelanjaan akan terus jalan. Macam contohnya perbelanjaan kerajaan dari segi gaji pekerja kan, pekerja kerajaan, semua benda tu memang dah tetap, tak boleh ubah dah. Okay. Sebab kadang-kadang dia orang dapat bonus, dapat apa-apalah, dapat allowance tambahan dan sebagainya, itu adalah dah fix lah. Jadi perbelanjaan kerajaan yang tu tak boleh ubah lagi, tak boleh nak rendahkan lagi. Okay. So tinggalnya perbelanjaan lain lah. Sebab tu kadang-kadang ada setengah-setengah projek kena cancel sebab duit tak cukup, ataupun ada kebanyakannya tu lah, cancel projek, pengurangan itu, pengurangan ini, gitu. Okay. So kat sini nampaknya masih lagi bullish, kecuali kalau dia dah turun bawah pada ni, kira bearish lah. Maybe dia akan pergi kat sini 67 ataupun area 65. Itu lebih sakit lah. Okay, so dah pukul 11 ni. Terima kasih banyak guys. Kalau ada soalan boleh WhatsApp saya. Cik Azri. Soalan Cik Azri, what about K+? Satu lagi. Okay, siapa-siapa yang ada soalan lain, WhatsApp saya 019 5262 785. Nanti ataupun berusaha tolong pastekan 019. Okay, so siapa yang nak WhatsApp saya tolong dipersilakan WhatsApp saja. Okay, K+ ni dia baru saja mula naik dengan volume yang extremely banyak. Itu sajalah yang saya boleh cerita. So apa benda yang berlaku kat sini? Maybe lah area sini dah mula bottom out sebab orang dah transaksi dah mula banyak balik, orang dah mula berminat untuk beli. Ini komen dari segi teknikal saja. Dari segi fundamental company ni saya tak pasti. Jom kita tengok. Earnings dia ni banyak negatif ni. Tak tahulah kenapa ni cash flow pun negatif. Kalau kita tengok pick a stock K+, register je lah ataupun tak register pun tak apa, tapi gunalah kat sini banyak info. Okay, ni negatif. Banyak. Profit before tax semua dah negatif. Maybe, I don't know for sure, tapi upcoming quarter report dia bila? Maybe upcoming quarter report ni akan jadi positif. Dah ada orang dapat info ke apa ke, dengar cerita kan. So harga dah mula naik dulu sebelum berita keluar. Jadi kita punya report ni 24 bulan 10 sekarang kan. Untuk bulan 9 lah. So yang ni dia keluar bila? Dia keluar announce quarter report 30 hari bulan 9. Dia keluar 26 bulan 11. Lagi sebulan lagi. Okay. So kita boleh anticipate lah quarter report dia akan keluar lebih kurang pada tarikh yang lebih kurang sama. Kita ada sebulan lagi. Sekarang ni tiba-tiba dia naik dengan banyaknya, a bit fishy lah. Okay, a bit fishy. So berapa persen tu? Jom kita tengok berapa persen dia naik itu sebenarnya. Tengok kalau betul benda ni quarter report dia keluar bagus, memang kita tahulah kat sini dah naik 100% dah rupanya. Okay, daripada dia 20. Okay, kita tak ambil bottom lah, kita ambil yang tu. Okay, yang ni yang volume yang signifikan sikit kan, 24.5, 95% dah dia naik. Highest kat sini lah. Kalau ikut sampai closing yang baru ni, situ dah 68%. So daripada low base dia naik, dia akan jadi, tambahan dia akan jadi besar lah. Okay, low base ni maknanya harga asal kat sini ni. So tambahan dia akan jadi banyak lah kenaikan tu. Okay. Kalau kat sini dia tambahan dia still banyak juga, tapi tak sebanyak daripada 20 sen pergi ke 40 sen. Walaupun dia naik next 20 sen, percentage dia dah mula kecil lah. Hopefully korang faham lah benda ni Okay, dari segi technical analysis, dari segi price movement tu berapa percentage. Okay. Tapi kat sini ni pada saya lah, mata saya tengok masih lagi ada upside. Ini strong volume, ini pun strong volume, dan sekarang ni dia tengah sideways. Ini consolidation area. So sama ada dia akan turun kat sini ataupun dia sambung naik test EMA 200 pula. Tak pasti lagi. Tapi analisis memang macam tu lah. Kita bagi anticipate, kita fokus, lepas tu kita kena ada plan B. Kalau tak jadi, dekat mana point of kita nak kena cut loss. Kena ada benda tu supaya kita tak rugi terlalu banyak. Benda ni, trading ni memang benda yang berisiko lah. Okay. So siapa yang nak buat, kena faham
risiko dia luar dan dalam. Okey, so itu saja daripada saya hari ni. Okey, siapa-siapa yang ada soalan WhatsApp ya. WhatsApp saya macam Cik Wan Rusdi ni tanya okey ke untuk entry, saya tak boleh jawab yang macam ni. Okey. Kita jumpa WhatsApp saya lah kalau ada apa-apa info lagi. Kalau nak buka akaun CDS dengan saya, dipersilakan. Saya alu-alukan, saya boleh add tuan-puan masuk dalam saya punya support group. Untuk support group dekat Telegram kena active trade. Siapa yang active trade boleh masuk, boleh request masuk. Untuk yang trader baru, saya akan bagi lebih kurang 3 bulan masuk dalam group support group untuk kita punya grooming, untuk kita bagi tahu kaedah kita, untuk kenal pasti, untuk berkenalan lah, maknanya nak tahu saya punya style macam mana, lepas tu nak kena kita punya interaksi, komunikasi macam mana. So lepas pada tu, kalau tak active trade, kita takkan upgrade lah. Kalau active trade, boleh request untuk join group yang ramai tu. Kat situ memang ramai otai-otai. Saya ada lebih kurang dalam 400 orang lah yang active trader dalam tu. Dan siapa yang rasa-rasa lah dalam market ni kita tak boleh nak trade, rasa susah nak trade, rasa macam macam asyik-asyik gagal, lepas tu tak ada masa nak trade sebagainya, boleh contact saya. Kita ada satu lagi program broker tolong trade untuk kita. Okay, yang ni memang dah dapat certification ataupun dapat endorsement daripada Bursa. Hari tu dia ada buat announcement, press release dalam website Bursa Malaysia. First Syariah Compliant Discretionary Trading Program. So siapa yang masuk untuk program ni memang dia akan fokus kepada Syariah Compliant Stocks sahaja. Okay, yang sebelum ni kita ada Astute Investor punya program. Yang tu dia memang konvensional, start daripada 2016, sekarang ni sampai 2022 dah net gain lebih kurang dalam 100 berapa persen lah, 100 lebih persen lah. Okay, sebab yang highest punya dekat area 130% masa dalam bulan 7, bulan 8 macam tu lah. Lepas pada tu dia dah mula turun, tapi masih lagi atas pada 100% lah. Market kita memang overall tengah down kan. Tapi yang ni kita akan fokus kepada quarterly quarter results. So untuk first two quarter yang sebelum ni kita launch bulan 6 hari tu, dia dah gain 5 ke 10% lah, lebih kurang macam tu. Jadi akaun masing-masing tu kalau kita masuk lambat lah dia start benda dah jalan, dia akan masuk tengahan. Jadi tak ada masalah. By end of the quarter dia akan close position dan dia review. Lepas tu next quarter dia akan buka baru. Jadi ini untuk memudahkan siapa-siapa yang macam tak nak serabut dengan market, tak boleh monitor, lepas tu tak ada tools. Macam saya pun kurang tools untuk trading sebenarnya. Dia orang ada sistem macam Bloomberg, ada sistem untuk execution yang pantas punya. Lepas tu brokerage pun dia bayar rendah kan. Dia orang bayar brokerage RM3 je. Macam kalau saya ataupun kita klien-klien ni kena bayar minimum RM8. So lagi jimat dari segi brokerage lah kat situ. Fee lain memang standard lah, kena bayar dekat bursa kan. Jadi banyak lagi kelebihan. Jadi siapa yang nak buka akaun discretion ataupun nak participate dalam tu, minggu depan kita ada physical punya briefing 29 hari bulan kalau tak silap saya, hari Sabtu ya, dekat Wang Semaju. Siapa nak datang, bagi nama dekat saya cepat-cepat, saya akan book korang punya kursi dalam bilik meeting tu ataupun dekat tempat briefing tu. Okey, jangan lupa WhatsApp saya 019 5262 785. Okey, ni Cik Usaini Syahadan Remizer mana? Saya dengan M+, ya, betul. Saya dengan Melaka Securities Cawangan, Wang Semaju. Saya operasi saya memang area Shah Alam lah. Rumah saya kat sini, lepas tu training center dengan teropong bursa pun saya ada dekat area MSU Section 13, berhampiran kat situ. Jadi siapa yang kalau saya ada buat kelas nanti-nantilah, kalau ada buat kelas yang basic untuk kenalan dengan technical analysis, nak tahu lebih mendalam pasal screening ni ke, macam mana kita nak pilih-pilih counter ni, nanti insyaAllah saya akan buat satu sesi awal bulan 11 nantilah. Kelas tu pun face to face maybe dalam RM60 seorang macam tu, dan saya tak anticipate ramai lah, saya just nak ada 10 orang macam tu dah cukup lah. Okay, saya tak nak ramai-ramai. Kalau yang nak join sesi online pun ada, harga lebih murah lah. Nanti saya akan nanti Teropong Bursa akan publishkan dia punya schedule dan sebagainya. Okay, so Din Dan ada. Lama tak nampak Cik Din Dan ni. Okay, tak komen lah. Hopefully ada follow Okay, itu saja daripada saya hari ni. Terima kasih banyak kawan-kawan, dan saya harap besok dan minggu depan kita punya trading bagus, insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat malam.